Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Alhamdulillah guys, I'm back again. Ya, kali ni Nina dapat lagi pegang channel Nina Story selepas seminggu Nina tak bersiaran dekat sini. Ya, korang tahulah kalau korang dah follow Nina dekat IG hari tu, Nina ada ceritakan yang akaun Nina dah kena hack. Tapi Alhamdulillah channel ni masih lagi rezeki untuk Nina. Jadi Nina mampu lagi bercerita dekat sini dan menyajikan korang cerita-cerita yang best. Jadi Nina akan ceritakanlah sedikit kronologi macam mana Nina boleh kena hack. Kalau korang tak tengok lagi lah video Nina yang Nina ceritakan dekat second channel Nina. Jadi cerita dia pada hari Isnin yang lepas, Nina kena hack. Lepas tu tiba-tiba akaun Nina telah diambil oleh, nama dia Ripper XRP ke apa macam tu. Lepas tu segala video-video Nina dia private je. Alhamdulillah dia tak delete. Itu yang Nina bersyukur sangat. Jadi selama beberapa hari dia ambil Nina punya channel and then dia duduk buat live lah. Okay, lepas tu disebabkan perbuatan dia juga, Nina punya subscribers drop. Ya, Nina reda dan pasrah sebenarnya. Tapi Nina bersyukur sebab korang kembali subscribe. Sebabnya ya, korang tahu kan yang channel Nina kena hack. Dan sekarang pun channel Nina ni masih lagi dalam tempoh pemulihan. Jadi adalah beberapa setting dekat channel ni yang masih lagi belum diubah sepenuhnya oleh pihak YouTube. Tapi apapun, Nina sangat-sangatlah happy sebab Nina dapat lagi buat video dan dapat bercerita balik dengan korang tau. Dan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang support Nina masa Nina tengah down sebab channel Nina kena hack apa semua tu kan. Terima kasih sangat-sangat sebab korang datang untuk tenangkan Nina walaupun hanya melalui kata-kata dalam sosial media. Tapi itu pun dah cukup sangat besar lah bagi Nina. So itu adalah sedikit ringkasan kenapa Nina tak buat video selama hampir seminggu, selama beberapa hari. Sebenarnya Nina dah dapat channel ni 2 hari yang lepas. Tapi pada masa tu kan weekend. Jadi Nina, waktu weekend Nina spend time dengan family. Jadi Nina tak buat video. So hari ni Nina buat video lah sebab waktunya untuk Nina bercerita dengan korang kan. Jadi sekian lama Nina tak story mori kan. Hari ni Nina nak cerita tentang sejarah banduan yang hebat dalam sejarah dunia. Dia hebat bukan disebabkan jenayah yang dia buat tu, tahu tak. Tapi kan setiap kali dia kena penjara, setiap kali itulah dia akan terlepas. Setahu kita lah kan, penjara ni kan dia punya level security dia tu bukan kaling-kaling lah, memang sangat ketat. Lepas tu banduan-banduan yang ada dekat dalam tu memang sangat susah untuk melarikan diri sebab pengawal ni dia akan round setiap masa. Tapi kan dia ni sangatlah licik sampai kan penjara sendiri pun tak boleh halang dia. Jadi kalau korang nak tahu full story tentang cerita ni, so without wasting any time, let's get started. Yoshi Shiratori dikenali sebagai Man No Prison Could Hold dan dia ni dah 4 kali berjaya lari daripada penjara. Salah satu taktik dia yang famous yang dia selalu gunakan untuk melarikan diri dari penjara dengan menggunakan sup miso. Kalau korang nak tahu kan, pada zaman tu penjara adalah sebuah tempat yang sangat-sangat menggerunkan. Dekat situ memang tak ada istilah berhati perut ataupun istilah beri kemanusiaan. Kalau sesiapa yang masuk penjara Jepun pada masa tu, diorang dah macam ibarat duduk kat dalam neraka tau. So kalau boleh pesalah-pesalah tadi yang masuk dekat dalam penjara, diorang ni kalau boleh tak nak duduk dalam tu, diorang akan buat macam-macam cara untuk melarikan diri daripada sana. Jadi siapakah Yoshi ni? Yoshi dilahirkan pada tahun 1907 di pergunungan Tohoku di Jepun. Kehidupan dia biasa-biasa je, tak senang, tak susah. Dan Yoshi ni juga dia tak adalah berpendidikan tinggi, so dia agak susah lah nak dapat kerja yang lagi baik. So untuk menyara kehidupan seharian dia, Yoshi ni pun bekerja lah dekat sebuah kedai tauhu. Tak lama kemudian dia pun berhenti kerja dekat situ sebab dia dah boring dah. And then dia pun bekerja lah pula sebagai nelayan. Selepas dia jadi nelayan kan, dia mula terjebak lah dengan perbuatan-perbuatan yang haram dan terlibat juga dengan judi sehingga menyebabkan dia ni di bawah pemerhatian pihak polis. Sampailah pada pertengahan tahun 1930, Yoshi telah dituduh membunuh seorang dan juga telah merompak. Tapi dia ni memang tak pernah mengaku yang dia bunuh orang. Dia selalu cakap yang dia terjebak dengan kumpulan orang jahat dan diorang ni just nak perangkap dia je. Walaupun dia tak pernah mengaku yang dia buat semua tu, tapi dia telah didapati bersalah dan tetap kena tahan dan dihantar ke penjara Amori untuk menjalani hukuman. Macam yang Nina cakap awal-awal tadi tu kan, penjara Jepun pada masa tu adalah sebuah tempat yang sangat menakutkan. Pengawal-pengawal dekat sana selalulah pukul banduan ni sesuka hati sehingga menyebabkan banduan-banduan ni cuba melarikan diri. Masalahnya yang cuba melarikan diri tu kan bukan setakat seorang dua ataupun 10-20 orang, tapi beribu tau. Tapi tak ramai yang berjaya melarikan diri, hanya ada beberapa orang je yang terlepas, termasuklah Yoshi. So macam mana Yoshi ni berjaya melarikan diri buat kali pertama? Apa yang dia buat pada masa tu, dia perhati jadual pengawal selama berbulan-bulan. Lepas tu dia perhati juga gap masa antara pengawal yang bertugas. Pada masa ni juga dia cubalah cari tingkap mana yang dia boleh lari dan dia terjumpa. Nak dijadikan cerita, pada satu petang tu ada seorang pengawal ni bawa satu baldi untuk si Yoshi ni mandi dan pengawal tu hantar dekat sel dia lah. So dalam baldi tu sebenarnya pengawal ni tak perasan tak ada satu wayar besi dekat dalam tu. So masa Yoshi dapat baldi tu dan dia ternampak ada wayar besi tu, mungkin daun
piawai lah macam tu kan. Dia pun slow-slow ambil dan pengawal tu tak perasan. Dengan menggunakan dawai besi tadi itulah, dia cuba buka gari dia tu dan dia berjaya. Selama beberapa jam Yoshi tak ada dekat dalam penjara sebab dia dah berjaya melarikan diri. Seorang pengawal pun tak perasan langsung. Tapi itulah, tak lama pun dia bebas dekat luar sana. 3 hari kemudian Yoshi ni kena tangkap pula. Itu pun sebabnya dia pergi curi bekalan dekat hospital dan dia kena tangkap. Kali ni dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup di penjara Akita pula. Kalau korang tahu, penjara ni kan lagi dahsyat tak berbanding dengan penjara yang diduduk sebelum ni. Mostly bandar-bandar yang duduk dekat penjara ni kan kena buat benda-benda ataupun kerja-kerja yang berat. Kat penjara ni bandar-bandar ni hidup tak selesa dan diorang ni tidur dekat atas lantai. Disebabkan Yoshi ni dah ada rekod pernah lari daripada penjara sebelum ni kan. Jadi dia telah dipenjarakan asing daripada banduan-banduan yang lain. Lepas tu dia ditempatkanlah dalam sebuah kurungan yang mana dia tinggal sendirian dekat dalam tu. Sel yang Yoshi duduk ni memang kata apa, peluang dia nak larikan diri tu memang tak ada, sangat-sangat tipis. Dinding sel dia tu pula memang sangat tinggi dan lincip. Lepas tu pula tangan Yoshi ni akan selalu digari, termasuklah semasa dia nak tidur. Memang diorang tak pernah buka. Walaupun banduan-banduan lain nampak macam peluang nak lari tu memang dah tak ada dah kan. Kau duduk dalam penjara, lepas tu tangan kau pula dah bergari 24 jam sehari, lepas tu dinding dia pula dengan lincirnya, macam mana nak larikan? Tapi Yoshi ni fikir luar kotak. Selama dia duduk dalam penjara tu kan, dia fikir macam mana cara untuk aku lari dari sini. Awal tu dia memang give up tau, sebab dengan keadaan sel tu yang macam tu kan, dia macam okay, tak ada harapan dah. So masa dia baring dekat tempat tidur dia yang bersimen tu kan, dia pun pandanglah ke atas dan dia ternampak ada satu lubang udara ataupun lubang angin. Biasanya lalat udara dekat atas shieling ni kan menuju ke sesuatu tempat kan. So Yoshi pun terfikirlah untuk buat sesuatu supaya dia dapat masuk ke laluan udara dekat atas shieling sel dia. Korang tahu tak dia buat apa? Dia praktis panjat dinding setiap malam. Macam mana dia panjat? Dia letaklah kaki dia tu dekat kedua dinding dia and then dia panjat macam tu. Dia bukan tak pernah jatuh, dah banyak kali jatuh. Sebab itulah dia praktis sampailah dia betul-betul boleh capai lubang udara tadi. Dia panjat dinding ni selama berminggu-minggu sampailah dia ready untuk lari dari situ. So pada malam yang dia nak lari tu kan, hujan renyai-renyai, lepas tu ada bunyi-bunyi buruh pula. Dan pada masa inilah Yoshi berjaya melepaskan gari dan telah lari ikut lubang udara tadi. Disebabkan masa tu hujan kan, lepas tu ada bunyi buruh, so pengawal ni tak perasan yang Yoshi dah pun lari. Selepas 3 bulan dia berada dekat penjara Akita tadi, Yoshi telah pun berjaya melarikan diri buat kali kedua. Kali ni dia berjaya melarikan diri dari polis selama beberapa bulan. Tapi kan lepas dia dah keluar daripada penjara tu, dia tak ada hala tuju tau. Dia tak tahu nak pergi mana, dia nak makan apa, dia nak kena buat apa, sebab dia tak ada duit. Lagipun dia tak ada family ataupun kawan-kawan baik dia ke yang boleh tolong dia. Lepas tu dia teringat tentang seorang pengawal penjara dekat penjara Amori dulu yang selalu baik dengan dia. Pengawal ni dia tak macam pengawal-pengawal yang lain yang selalu pukul Yoshi ikut suka hati diorang. So dia pun terfikir mungkin pengawal tadi ni boleh tolong dia tau. Dan sebenarnya ini adalah pilihan dia yang salah sebab dia mempercayai polis. So Yoshi pun ke rumahlah pengawal tadi dengan harapan yang tinggi mungkin pengawal ni boleh tolong dia. Jadi bila diorang berjumpa, bersembang apa semua tu, masa inilah pengawal polis tadi telah menghubungi pihak polis yang lain untuk menangkap Yoshi dan Yoshi pun kena tangkap lah sekali lagi. So masa diorang berborak tadi tu kan, Yoshi ada cakap lah dekat pengawal tu, dia mohon supaya pengawal ni buat sesuatu untuk ubah sistem dalam penjara, sebab sistem dalam penjara pada masa tu sangatlah teruk kan. Banduan-banduan dekat sana diorang layan macam binatang je. Kali ni Yoshi telah dihantar ke penjara yang lain, iaitu penjara Abashiri. Penjara ni sebenarnya terkenal dengan kawalan security yang sangatlah tinggi. So diorang hantar Yoshi dekat penjara Abashiri tu dengan harapan yang Yoshi ni takkan berjaya meloloskan diri lagi. Jadi penjara Abashiri ni dia terletak di sebelah utara Jepun dan ada banyak salji. So dekat sana memang kawasan yang sejuk. Bandar-bandar dekat sana cuma pakai baju yang nipis je. So kalau diorang lari daripada penjara, diorang ni kemungkinan akan mati kesejukan. Lagi satu, penjara ni dia tak ada lubang udara dan pengawal akan round setiap 15 minit. Kemudian Yoshi pun telah digari kaki dan tangan dan bersambung dengan pemberat yang logam yang besar tu. Kali ni gari tu tak akan mudah terbuka, melainkan tukang besi je yang boleh buka benda tu. Walaupun di dalam keadaan yang orang kata tak mungkin dia boleh lari, tapi Yoshi tetap fikir cara untuk melarikan diri dari sana tau. Dia ambil masa berbulan-bulan tau, fikir cara macam mana dia boleh lari. Biasanya makanan utama banduan dekat sana adalah sup miso yang sangat pahit. Jadi setiap hari pengawalnya akan hantar dekat Yoshi sup miso untuk dimakan. Masa dia tengah makan tu, dia pun fikir macam mana aku nak lari dari sini, macam mana aku nak lari dari sini, dan dia dapat idea. Korang tahu tak dia buat apa? Dia titiskan sup miso yang masin tu dekat gari dia dan dia titiskan juga sup miso tu dekat pintu sel dia. Makin lama sup miso yang masin tu telah merosakkan besi dan telah bertukar menjadi karat. Itu pun dia ambil masa yang berbulan-bulan jugalah untuk terlepas daripada gari. Sampailah pada satu malam, iaitu pada tahun 1944, terjadinya blackout dekat penjara. So suasana pada masa tu sangatlah gelap gelita. Masa inilah Yoshi fikir, okey, ini adalah masa yang sesuai untuk aku melarikan diri dari sini. Dan dia pun cubalah cabut pintu sel tu, tapi besi yang tercabut tu
lubang yang kecil je. So macam seorang manusia takkan muat untuk melalui besi tadi. Tapi kan disebabkan dia berada dalam keadaan terdesak dan nak lari dari situ, Yoshi ni masuk juga dekat lubang yang kecil tu, dan akhirnya dia berjaya keluar. Disebabkan perbuatan tu juga menyebabkan dia punya bahu ni telah terkehit. Sebenarnya kan Yoshi merupakan banduan pertama yang berjaya melarikan diri daripada penjara tadi. So kiranya Yoshi ni hebat jugalah kan, sebab dia orang yang pertama berjaya lari dari situ. Sebab sebelum ni tak ada siapa yang berjaya. Yoshi ni juga telah berjaya menyembunyikan diri dia daripada pihak polis selama setahun lebih. Masa tu dia tinggal dekat lombong yang terbiar. Lepas tu dia makan buah beri yang ada dekat hutan dan juga memburu arnab liar. Satu hari tu ada seorang petani ni telah serang Yoshi sebab dia fikir Yoshi ni adalah pencuri. So masa diorang bergaduh-gaduh apa semua tu, petani ni meninggal. Kemudian Yoshi pun telah ditangkap sekali lagi dan telah dijatuhkan hukuman mati. Kali ni diorang telah tempatkan Yoshi di penjara Sapporo dan 6 orang pengawal telah menjaga Yoshi selama 24 jam sehari. Maksudnya memang kawalan dia sangat ketat sampai 6 orang pengawal jaga depan sel dia non-stop. Setiap hari ada pengawal. Ush. Tapi jangan risau, Yoshi masih jumpa jalan untuk melarikan diri. Yang paling worst tu kan, sel yang dia duduk tu adalah special design yang membuatkan Yoshi tak mungkin lari dari situ. Lubang udara dalam sel tu pula lagi kecil daripada kepala Yoshi. Tapi yang membuatkan Yoshi ni macam lega sikit lah dekat dalam tu, sebabnya tangan dia tak kena gari. So kali ni macam mana Yoshi buat untuk larikan diri dari sana dengan situasi yang macam tu? Benda pertama yang dia buat adalah dia check lantai papan sel dia tau. Lepas tu dia berjaya buka skru papan tu dan dia gali terowong dengan menggunakan mangkuk sup miso. Dia cuma gali terowong tu hanya pada waktu malam je. Dan lubang tu pula betul-betul dekat bawah katil dia. Jadi pengawal ni memang tak perasan lah. Kali ni kan dia ambil masa yang sangat lama untuk melarikan diri dari sana. Walaupun ambil masa yang agak lama, tapi Yoshi berjaya melarikan diri. Selama setahun Yoshi berjaya menyembunyikan diri daripada dihidu oleh pihak polis. Sampailah satu hari tu kan dia duduk dekat sebelah polis dan polis tu tak kenal dia langsung. Polis tadi tu siap offer rokok tau lagi dekat dia. Jadi Yoshi macam okey, dia dah tak kenal aku dah siapa kan. Jadi diorang pun bersembang lah apa semua kan. Sampailah Yoshi ni mengaku yang dia sebenarnya banduan yang berjaya melarikan daripada penjara sebanyak 4 kali. Jadi ni rasa Yoshi ni sejenis yang mudah percaya orang lah. Sebab tu dia cerita je. Dah lah dia meluah tu dekat polis pula tu. Jadi macam biasalah dia kena tahan dan dibawa ke mahkamah sekali lagi untuk didakwa. Kali ni mahkamah bagi peluang dekat dia. Hukuman dekat atas dia macam ringan sikit lah. So mahkamah tanya dekat Yoshi, Yoshi boleh pilih dia nak duduk penjara yang mana satu. Sebab Yoshi sendiri mengaku yang dia lari dari penjara sebab dia tak tahan kena pukul, kena apa semua tu kan. Sebab sistem dekat penjara sangat-sangat teruk. Sebab itulah dia terdesak dan dia lari dari sana. So pihak mahkamah pun cakap yang hukuman mati dah tak ada dan dia boleh pilih nak duduk penjara mana yang dia suka. Akhirnya Yoshi telah pilih untuk tinggal di penjara di Tokyo. Masa kematian petani itu pula, mahkamah simpulkan yang Yoshi cuma nak melindungi diri dia je. Jadi kat penjara Tokyo ni Yoshi kena menjalani penjara selama 20 tahun dan selepas dari itu dia memang tak pernah lari lagi dari sana. Selama 14 tahun dia dekat dalam penjara. Akhirnya pada tahun 1961 Yoshi telah pun dibebaskan atas berkelakuan baik dan dia telah meninggal pada tahun 1979 pada usia 71 tahun. Wah, dia ni duduklah kat mana pun mesti boleh keluar pun. Dahsyat betul dia. Okay guys, apa pendapat korang tentang Yoshi, seorang banduan yang melarikan diri sebab dia terdesak? Dia mungkin, kemungkinan kalau hukuman dekat sana tak teruk mana, rasanya mungkin dia boleh stay kot. Tapi sebabkan dia pun kena pukul macam binatang apa semua, siapa tahan kan. So benda tu membuatkan dia desperate dan dia cuba untuk melarikan diri dari penjara. Walaupun penjara tu dah cukup, orang kata apa, dah tinggi dah, level keselamatan dia sangat tinggi, tapi dia boleh lolos macam tu je. Cuma kelemahannya dia mudah percaya orang. Lepas tu orang yang dipercaya tu pula adalah polis. Aduh. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.